TV KPM. Baik, dah kemas dah. Baiklah, ini antara pakaian dan alatan keselamatan yang dipakai ketika melakukan kerja kimpalan di dalam bengkel ya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sekarang sedang menonton Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean. Mesti tertanya-tanya, apakah kena mengena dengan pakaian tersebut, alatan tersebut dengan mata pelajaran yang sama-sama kita akan belajar hari ini? Saya nak bagi tergantung sedikit situ sebelum kita tahu mata pelajaran itu. Jom sama-sama kita kenal dengan guru kita hari ini. Ini pula adalah cermin mata keselamatan yang digunakan ketika melakukan kerja-kerja seperti menggerudi di dalam bengkel. Dah dapat lagi bayangan apa yang sama-sama kita ingin belajar hari ini, betul tak? Baiklah, jom sama-sama kita kenal dengan guru kita iaitu Cikgu Hartini. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu hari ini? Alhamdulillah, saya sihat. Cikgu, saya sudah beri banyak bayangan kepada murid-murid di rumah mata pelajaran yang kita nak belajar hari ini. Boleh Cikgu perkenalkan sedikit mata pelajaran tersebut? Okey, hari ini kita akan mengulang kaji mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal. Kita akan pergi kepada modul 1 iaitu pengenalan kepada kejuruteraan mekanikal. Itu sangat menarik. Kita sudah tahu mata pelajaran tersebut dan juga kita ada juga juru bahasa kita iaitu Cikgu Saiful Amri. Assalamualaikum dan apa khabar Cikgu Saiful? Cikgu Saiful sihat di situ ya. Baik Cikgu Hartini, hari ini sebenarnya bukan kita sahaja di studio. Kita ada juga 4 murid dalam talian. Boleh saya dapatkan Cikgu untuk perkenalkan keempat-empat murid kita? Okey, boleh. Mari kita tengok siapa yang saya bawa hari ini. Okey, yang pertama kita ada Juni Damia. Okey, kita ada Wan Muhammad Adam. Hai Adam. Kita ada Rusdiah Najihah. Okey, dan kita ada Muhammad Quyum Aidit. Okey. Baik, terima kasih Cikgu. Saya rasa murid-murid kita semua sudah bersemangat untuk kita belajar mengenai pengenalan kepada kejuruteraan mekanikal. Boleh kita mulakan pembelajaran kita, Cikgu? Okey, boleh. Jom kita teruskan. Okey, apa yang akan kita pelajari hari ini? Okey, yang pertama adalah tentang kerjaya jurutera mekanikal. Okey, orang kata jurutera ni banyak gajinya kan? Okey, tu kita kena tanya jurutera sendiri. Okay, yang kedua kita akan belajar tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam kejuruteraan mekanikal. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang teknologi hijau dan kejuruteraan mekanikal. Okey, so jangan buang masa, kita tengok. Apakah itu kejuruteraan? Selalu biasa orang sebut nak jadi engineer kan? Tapi apakah itu kejuruteraan? Kejuruteraan adalah, dia punya definisi, satu bentuk disiplin yang mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik dalam mereka bentuk produk, proses atau sistem. Okey, itu maksud kejuruteraan. Dan bidang kejuruteraan ni dia ada banyak bidang, bawah-bawah bidang kejuruteraan ni. Okay, kita ada kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik dan elektronik, kejuruteraan kimia dan banyak lagi. Okey, apa maksud kejuruteraan mekanikal? Kejuruteraan mekanikal ni adalah bidang yang menerapkan pembelajaran secara praktikal, dan teori. Kita belajar teori dan kita juga buat praktikal tentang daya, kuasa, mesin, bahan dan tenaga. Okey, ini adalah contoh gambar pekerja melakukan kerja di dalam bidang mekanikal. Okey, kita tengok. Bidang mekanikal ni adalah bidang yang luas. Kita tengok bidang teknologi yang berkaitan dengan kejuruteraan mekanikal. Okey, dia banyak cabang-cabang dia. Okey, antara yang saya senaraikan adalah yang pertama teknologi elektrik dan elektronik, teknologi maklumat dan perkomputeran, teknologi bangunan dan pembinaan, teknologi pembuatan dan perindustrian, teknologi pengangkutan dan logistik. Logistik ni adalah kita pindahkan barang daripada satu tempat ke tempat yang lain. Kita ada juga teknologi marine,
Okey, teknologi bahan, teknologi maritim, teknologi hijau, teknologi minyak dan gas, teknologi automotif, teknologi penerbangan dan aeroangkasa. Itu yang saya dah senaraikanlah. Okay, so bidang mekanikal ini sangat luas dan bidang kerjaya dia pun terbuka luas. Okey, seterusnya kita tengok sektor industri yang terlibat dalam kejuruteraan mekanikal di Malaysia. Ini sektor yang luas. Yang pertama adalah industri minyak dan gas, industri pertanian. Okay, contohnya sekarang ni kalau petani-petani moden sekarang kita nak meracun sawah, okay, dah boleh pakai drone. Okay, itu antara teknologi yang kita aplikasikan dalam bidang pertanian. Industri perubatan. Sekarang ni dah ada robot yang boleh bantu dalam bidang perubatan. Okay, ini direka cipta oleh jurutera-jurutera. Okey, industri pengangkutan dan industri pembuatan. Okey, itu secara ringkasnya lah. Okey, sebab kita nak ulang kaji, jom kita tengok contoh soalan. Contoh soalan yang pertama. Nyatakan definisi kejuruteraan. Saya baru terangkan tadi. Boleh tak anak murid saya tolong bagi jawapan? Siapa yang ingin mencuba? Bakal jurutera mekanikal? Ya. Saya jawab, cikgu. Okey, bagus Kuyum. Okay. Definisi kejuruteraan ialah satu bentuk disiplin yang mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik dalam mereka bentuk produk, proses atau sistem. Okey, kita tengok betul tak jawapan Kuyum ni? Okey, satu bentuk disiplin yang mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik dalam mereka bentuk produk, proses atau sistem. Okey, bagus Kuyum, 2 markah. Okey, tips untuk pelajar-pelajar, murid-murid semua. Okey, kalau soalan definisi, markah dia 2, sama ada awak dapat 2 markah ataupun 0 markah. Okey, jadi kena ingat betul-betul apa definisi dia. Okey, soalan seterusnya. Okey, tandakan right pada pernyataan yang betul tentang peluang pekerjaan dalam kejuruteraan mekanikal. Okey, siapa pelajar cemerlang saya nak jawab soalan ini? Okey. Saya nak jawab. Juni, okey, bagus Juni. Jawapan dia ialah reka bentuk betul, Okey. urusan betul, pemasaran betul, perkhidmatan teknikal betul, tapi pelupusan salah. Okey, betul. Bagus saya Juni. 4 markah untuk Juni. Okey, so kalau soalan macam ni, dia suruh tanda right bagi yang betul sahaja. Jadi yang salah tak perlu pangkah ataupun buat apa-apa. 4 markah, so ada 4 jawapan. Okey, tak boleh tanda betul semua Okey, sebab itu nanti dia akan anggap awak ni macam tak tahu jawapan ni, agak-agak je ni. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey, nyatakan 4 bidang kejuruteraan mekanikal yang boleh diterokai pada ruang yang disediakan. Ada banyak tadi, saya nak 4 saja. Okey. Siapa yang nak jawab? Siapa yang Saya. cemerlang? Okey, Wan Adam. Ada kejuruteraan pembuatan, kejuruteraan logi, kejuruteraan marine dan kejuruteraan aeronautik. Okey, kita tengok betul tak jawapan Wan Adam? Pembuatan betul, automotif betul. Okey, kita ada bayu perubatan. Perubatan pun boleh. Aeronautik. Okey, ini dia nak 4 saja tapi bagi jawapan lain yang betul pun boleh. Okey. Okey, bagus. Terima kasih Wan Adam. Soalan seterusnya. Okey. Berikan 3 sektor industri yang terlibat dalam kejuruteraan mekanikal. Banyak tadi saya bagi. Okey, nak 3 saja. Siapa nak jawab? Saya, cikgu. Saya. Okey, Rushdia. Okey, dia ada 3 sektor industri. Yang pertama, industri minyak dan gas. Okey. Yang kedua, industri pertanian. Okey. Yang ketiga, industri perubatan. Okey, betul tak jawapan Rushdia? Okey. Ada. Okey, betul. Bagus. Tahniah Rushdia. Minyak dan gas, pertanian, perubatan ataupun boleh juga jawab pengangkutan dan pembuatan. Okey. Ada lagi tak soalan? Banyak ni. Kita nak skor A+ ni. Jadi kita buat 100 soalan. Tapi tak sempat lah Okey. Okey, contoh soalan seterusnya. Jadual 1A di bawah menunjukkan nama kerjaya. Okey. Kerjaya dia jurutera dengan jurutera teknologi. Tuliskan A atau B pada petak yang sesuai dalam jadual 1B. Okey, 2 markah. Kita tengok apa soalan dia. Okey. Dia nak A atau B sahaja. Okey. Ciri-ciri kerjaya mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik bersama-sama penggunaan hukum alam
dan hasil bumi dalam mereka bentuk produk. Okey. Pelajar cemerlang saya, siapa yang nak jawab? Saya, cikgu. Okey, Kuyum, bagus. Apa jawapan dia, Kuyum? Jawapan dia A. Okey, kita tengok betul tak jawapan Kuyum? Okey, betul, bagus. 1 markah. Lagi satu soalan dia. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kejuruteraan serta kaedah yang digabungkan dengan kemahiran teknikal dalam menggunakan produk. Apa jawapan dia, Kuyum? Jawapan dia B. Okey, B. Betul tak? Okey, bagus. Okey, so Kuyum dapat 2 markah. Okey. Cikgu, A itu adalah jurutera dan A, B kita ialah patah balik. jurutera teknologi. A jurutera, Betul. B jurutera teknologi. Okey, betul. Baik, tahniah Koyum. Okey, bagus. Okey. Okey, ada lagi tak soalan? Okey, ada lagi soalan saya. Okey, contoh soalan. Tandakan right bagi pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah tentang bidang teknologi dalam kejuruteraan mekanikal. Okey, yang pertama. Teknologi marine melibatkan proses dan teknik yang digunakan untuk mengkaji persekitaran laut. Betul tak? Marine ni dengan laut. Okey. Siapa yang nak jawab soalan ini? Saya. Okey, Juni. Bagus, Juni. Okey. Jawapan dia betul tak, Juni? Jawapan dia betul. Okey, tengok betul tak? Okey, betul, bagus. Yang soalan yang kedua, teknologi hijau menerapkan pendekatan mesra alam dalam aktiviti manusia. Okey, betul tak? Teknologi hijau mesra alam. Betul. Okey. Okey, bagus. Tahniah. 2 markah dah untuk Juni. Okey, soalan ni 4 markah. Apa lagi 2 soalan dia? Teknologi minyak dan gas melibatkan pengendalian dan penyelenggaraan kemudahan laut. Betul tak Juni? Okey, betul tak soalan kita yang ketiga ni? Siapa yang ingin cuba? Jawapan dia betul. Betul ke? Oh, salah Juni sebab teknologi minyak dan gas, bukan pengendalian dan penyelenggaraan kemudahan laut. Okey, tak apa. Okey, hilang 1 markah je. Tadi dapat 2 markah kan? Okey, seterusnya. Teknologi maritim melibatkan pengendalian kawalan sistem kapal dan pelabuhan. Okey, siapa nak jawab? Jawapan dia betul. Okey, betul. Okey, bagus. Tahniah Juni. Okey, so 4 markah, Juni dapat 3. Okey, tak apa. Okey, kita tengok. Baik, cikgu. Saya juga ada soalan sebenarnya untuk cikgu pula hari ini. Okey. Saya pasti murid-murid juga tertanya, cikgu. Untuk menjadi seorang jurutera mekanikal, terutama sekali seorang yang berjaya dalam bidang ini, apakah ciri-ciri yang diperlukan untuk seorang murid itu kena ada? Okey, so untuk jadi seorang jurutera, yang pertama murid-murid ni dia kena kreatif dan inovatif. Okay, sebab jurutera ni kita nak design produk, kita nak reka bentuk produk ataupun proses yang dapat membantu menyelesaikan masalah ataupun dan meningkatkan taraf kehidupan kita. Okey, yang pertama kena kreatif dan inovatif. Pelajar-pelajar juga kena ada kemahiran lah dalam sains dan matematik. Okey, dan yang penting dia kena minat lah dalam bidang ini. Okey, itu antara ciri-ciri yang perlu ada. Okey, dan pelajar-pelajar ni juga kena rajin. Saya setuju, cikgu. Jika kita katakan mengenai berfikiran secara kreatif dan kritis tu, cikgu, seperti kita kena think out of the box, cikgu. Ya, betul, berfikir melangkaui apa tu? Keluar daripada kotak. Keluar betul, cikgu. Terima kasih, cikgu, kerana membantu saya di situ. Saya suka betul murid-murid kita hari ini semuanya sangat ceria. Mesti dapat tenaga daripada Cikgu Hartini yang sangat ceria. Kita akan teruskan keceriaan kita selepas ini, tapi akan berehat sebentar. Pastikan anda kekal bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Sekarang kita sedang merungkai mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal dan topiknya ialah pengenalan kepada kejuruteraan mekanikal. Bersama saya ialah Cikgu Hartini dan cikgu sekarang kita akan memberikan fokus mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan, cikgu. Ya, betul. Okey. So, tajuk keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam kejuruteraan mekanikal. Kenapa penting kita jaga keselamatan? Okay, sebab dalam bengkel ada banyak risiko ataupun kebarangkalian untuk berlakunya kemalangan tu adalah tinggi. Jadi kita kena pakai
ataupun ikut peraturan keselamatan. Okey, contohnya patung kat sebelah saya ni, dia pakai pakaian dan peralatan keselamatan ketika kerja mengimpal. Okey, patung ni pakai suit keselamatan dengan pelindung muka takut terkena percikan api arka. Okey, saya nak tanya Hanif lah. Ya, cikgu. Okey. Ada soalan untuk Hanif. Okey. Agak-agak kan gambar ni apa yang berlaku ni? Dekat mana ni? Saya rasa melalui perhatian saya, cikgu, itu seperti sedang mengisi minyak, cikgu. Itu ada pam petrol di sana. Saya rasa adakah ini di stesen minyak, cikgu? Okey, ya betul Hanif. Dah setiap hari isi minyak ya Hanif ataupun 2 hari sekali. Sekali seminggu kat cikgu. Sekali seminggu. Okey. Jadi ni kita tengah isi minyak di stesen minyak. Okey. Okey, ini minyak dia, okey, nozzle dia. Okey, perasan tak dekat belakang tu ada label-label keselamatan. Okey, saya rasa ramai yang pernah tengok ataupun tahu label-label keselamatan ni. Kalau kita tengok yang pertama tu, yang bulat tu agak-agak apa Hanif? Saya rasa ada gambar kunci di situ, cikgu. Okey, so kita kena matikan enjin, kita tak boleh isap rokok, tak boleh guna telefon dan ini langkah keselamatannya, sentuh kenderaan untuk nyah cas elektrik statik. Okey. Okey, ini contohnya lah senario di mana kita aplikasikan keselamatan dalam kehidupan harian kita. Okey. Okey, mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 ataupun lebih dikenali sebagai Akta 514, kemalangan boleh menyebabkan kecederaan maut. Okey, ni boleh matilah ni. Okey, kecederaan tidak maut seperti kecederaan serius dan kecacatan, kerosakan harta benda dan juga boleh menyebabkan kerugian. Okey, ni yang kita takut. Sebab tu kita kena jaga keselamatan setiap masa. Okey. So, punca-punca kemalangan ni ada beberapa punca untuk berlakunya kemalangan. Okay, antaranya adalah kalau di bengkel ni alatan. Okay, mungkin alatan tu sendiri rosak ataupun persekitaran tempat kerja. Kalau kita buat kerja, contohnya kerja mengimpal dalam kawasan tertutup, nanti kita terhidu asap kimpalan, boleh jadi lemas. Okey. Okey, mungkin juga boleh disebabkan oleh kecuaian pengguna. Okey, contohnya kalau dekat bengkel tu pelajar murid-murid main-main, okey, main dengan kawan, bergurau senda, itu pun boleh menyebabkan kemalangan. Okey. Kita tengok. Okey, tadi saya dah sentuh sikit tentang pakaian dan peralatan keselamatan ketika menyimpal. Kita tengok contoh soalan Okey, jadual 2 menunjukkan nama alat dan penerangan tentang kelengkapan diri yang tidak lengkap. Okey, soalan ni dia tak lengkap lagi. Okey, lengkapkan jadual 2 dengan menulis jawapan pada ruang yang disediakan. Okey, ini gambar ni yang pertama, topeng muka. Okey, ada beza tak emas dengan emas yang kita pakai sekarang? Saya rasa ada seperti ada alatan di situ, cikgu, di atas topeng muka tersebut. Berbeza dengan emas yang kita pakai. Pelitup muka biasa itu. Pelitup muka biasa. Okey. Okey, siapa murid saya yang boleh jawab soalan ini? Apakah kegunaan topeng muka? Saya. Okey, Wan Adam. Silakan Wan Adam. Saya rasa perlu buka mic kita ulang balik jawapan tersebut. Okey, ulang semula Wan Adam. Digunakan untuk pekerja yang terdedah kepada habuk dan cecair, berbahaya bagi mengelakkan mereka terhidu bahan-bahan tersebut. Okey, betul tak jawapan Wan Adam? Okey. Digunakan untuk pekerja yang terdedah kepada habuk dan cecair berbahaya, okey, bagi elakkan terhidu bahan-bahan tersebut. Okey, bagus Okey, so ini kegunaan topeng muka. Okey, terutamanya kalau tempat-tempat kerja yang berhabuk, contohnya kilang perabot, okey, banyak habuk-habuk, jadi kena pakai topeng muka. Okey, bagus Wan Adam, terima kasih. Soalan yang kedua. Okey, ni dia bagi penerangan, dia tanya apa kelengkapan pelindungan diri dia. Okey, digunakan ketika mengendalikan bahan kimia yang menghakis, merengsa atau alahan kepada bahagian muka, terutamanya mata. Okey, ada keyword kat situ, mata. Jadi nak pakai apa ni nak lindungi mata? Siapa yang ingin cuba? Murid saya. Yang mana satu yang nak jawab? Saya. Okey, Wan Adam. Okey, Wan Adam lagi. Pelindung muka atau goggle. Okey.
Pelindung muka atau pelindung mata. Pelindung mata atau goggle. Adakah Okey? seperti yang saya sedang pakai ni Ya, sekarang, Cikgu? bagus. Betul Hanif. Yang macam Hanif pakai ni. Ini pelindung mata atau kita boleh sebut juga sebagai goggle. Kalau pelindung muka yang macam ni. Okey, dia lindungi seluruh muka. Okey, yang ketiga, dia bagi gambar sut keselamatan. Okey, apa fungsi sut keselamatan ni? Okey, siapa yang nak jawab? Wan Adam. Wan Adam dia nak conquer soalan ni. Dia dah study Silakan. dah ni. Apa nak jawab ni? Okey. Sut ni digunakan apabila pengguna menjalankan kerja yang melibatkan risiko seperti mengendalikan bahan kimia atau tumpahan bahan kimia. Okey, betul tak jawapan Wan Adam? Okey, betul bagus. Okey. So, satu jawapan satu markah. Okey, untuk ini yang tadi satu markah. So, soalan ini ada dapat 3 markah. 3 markah untuk Wan Adam. Okey, jadi kita kena tahu apa peralatan, apa fungsi dia. Okey, terima kasih. So, soalan seterusnya. Nyatakan 3 langkah keselamatan yang perlu murid amalkan semasa menggunakan mesin gerudi pada ruang yang disediakan. Okey, tadi Abang Hanif kita dah pakai dah salah satu. Okey, peralatan perlindungan diri. Okey, apa langkah keselamatan dia nak buat kerja menggerudi ni? Okey, siapa yang nak jawab? Saya, Cikgu. Okey, Rusdiah. Okey. Pakai PPE yang sesuai seperti cermin mata keselamatan, kasut keselamatan dan baju pelindung keselamatan. Okey, betul tak jawapan Yang kedua, Rusdiah? Okey, betul. Bagus. Yang kedua, pastikan jarak yang bersesuaian ketika melakukan kerja menggerudi. Okey, betul tak? Okey, betul. Bagus. Yang ketiga, jangan gunakan mata gerudi yang rosak. Okey, bagus. Okey, terima kasih Rusdiah. So, 3 markah untuk Rusdiah. Okey, jangan guna mata gerudi yang rosak. Sebab mata gerudi yang rosak ni, dia mungkin boleh patah. Ataupun serpihan dia nanti bila dah patah, boleh kena pada bahagian mata. Okey, itu risiko dia. Okey, sebab tu kena pakai. Yang pertama, jawapan pertama tadi, pakai pelindung mata. Okey. Okey, soalan seterusnya. Nyatakan 4 peraturan keselamatan diri yang perlu murid amalkan ketika semasa berada di dalam bengkel pada ruang yang disediakan. Okey, peraturan keselamatan diri. Okey. Okey, siapa yang nak jawab? Saya, Cikgu. Okey, Kuyung dia dapat markah lebih hari ni Kuyung. Rajin jawab. Okey. Yang pertama, memakai pakaian dan peralatan perlindungan diri yang lengkap. Okey. Yang kedua, Okey, bagus. elakkan memakai barangan perhiasan. Okey, betul tak? Elakkan pakai barangan perhiasan. Betul kalau macam cincin, gelang, tak boleh pakailah kalau berada buat kerja dekat bengkel. Okey, lagi seterusnya Kuyum. Yang ketiga, menjaga tingkah laku seperti tidak bergurau senda dan bermain semasa berada di dalam bengkel. Okey, macam saya cakap tadilah, jangan main-main dengan kawan. Okey, betul, bagus. Yang keempat. Yang keempat, mengikut langkah yang betul semasa menggunakan alatan dan bahan serta mengikut arahan guru. Okey, betul tak jawapan dia? Okey, ikut langkah yang betul semasa menggunakan alatan dan bahan dan mengikut arahan guru. Okey, bagus. Terima kasih Kuyum. 3 markah. Okey, 4 jawapan, 4 markah. Okey, seterusnya. Okey, berikut adalah peraturan keselamatan ketika menggunakan mesin di bengkel. Okey, tandakan right bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan yang salah pada petak yang disediakan. Okey, dia ada 3 pernyataan, ada 3 petak, 3 markah. Okey, siapa yang nak jawab ni? Soalan senang je. Saya nak jawab. Okey, Juni pula. Okey, Juni. Memastikan bahagian-bahagian mesin yang berbahaya dipasang alat pelindung. Jawapannya ialah betul. Okey. Lepas tu, Bagus. memastikan suis mesin sentiasa dihidupkan. Jawapan dia salah. Okey. Lepas tu, memastikan setiap mesin mempunyai pembumian yang sempurna. Jawapan dia betul. Okey, betul. Okey, betul, salah, betul. Okey, betul jawapan Juni. Okey, terima kasih Juni. 3 markah untuk Juni. Yang kedua tu, kenapa salah? Pastikan suis mesin sentiasa dihidupkan.
Tak bolehlah kita sentiasa on mesin kan. Kalau tak guna, kita kena offkan mesin. Okey, soalan seterusnya. Okey. Simbol berikut menunjukkan contoh tanda amaran bahaya. Macam tadi kat stesen minyak tu ada tanda amaran bahaya. Okey. Labelkan tanda amaran tersebut pada ruang yang disediakan. Okey. Okey, siapa pula yang nak jawab ni? Tanda amaran yang pertama ada gambar api tu. Apa maksud dia? Saya jawab. Okey, Adam. Pegawai keselamatan kita juga. Gambar pertama tu adalah cecair mudah terbakar. Okey, betul, bagus Wan Adam. Gambar kedua bahan peledak. Bahan peledak. Okey, bahan yang mudah untuk meletup. Okey, betul, bagus. Okey, tak habis lagi soalan ni. Ni, gambar tengkorak ni. Apa maksud dia ni? Gambar tengkorak tu bahan bertoksik. Bahan bertoksik. Okey, betul, bagus. Okey, yang seterusnya. Ada gambar jari, ada gambar titis-titis air. Yang tu bahan menghakis. Okey, bahan menghakis. Betul ke dia menghakis? Okey, betul Okey, so biasanya label-label ni ditampal pada bekas tersebut. Okey, jadi kita nak guna, kita tengok apa dia punya label-label supaya kita selamat. Okey, contoh lagi. Okey, jadual 2 menunjukkan dua jenis bahan kimia. Okey, A, pepejan mudah terbakar, B, cecair mudah terbakar. Okey, apa soalan dia? Okey, padankan jenis bahan kimia itu dengan keterangan pada jadual 2B dengan menulis A atau B pada ruang yang disediakan. Okey. Yang pertama, harus disimpan dalam bekas yang terhindar daripada bara api. Okey, panjang penyataannya. Dan sumber elektrik kerana wap yang terhasil boleh menyebabkan letupan. A ataupun B. Okey, siapa nak jawab? Saya, cikgu. Okey, Rustia nak jawab. Okey, A ke B? B, cikgu. B. Okey, B, cecair mudah terbakar. Betul tak? Okey, betul, bagus kita tak perlu tulis jawapan panjang. Arahan dia A atau B, kita tulis A atau B sahaja. Okey, bagus Rusdia. Okey, soalan yang kedua, bertindak balas dan meletup dengan air dan perlu disimpan dalam parafin, kerosin. Okey, apa jawapannya? A, cikgu. A. Okey, bagus Rusdia, dah study dah ni. Okey. Apabila api digunakan dalam bengkel, jangan gunakan karbon disulfida dan aseton. Yang mana satu jawapan dia? A ke B? B, cikgu. B. Okey, betul, bagus. Yang keempat, mudah terbakar dan perlu dijauhkan daripada ejen pengoksida. Jawapan dia? A. A. Okey, bagus BA. 4 markah. A ialah pepejal mudah terbakar dan B ialah cecair mudah terbakar. Ya, betul. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi soalan Tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah tentang langkah pencegahan yang boleh diambil untuk elakkan kemalangan ergonomik. Okey, kemalangan ergonomik ini adalah keupayaan kita untuk menyesuaikan keupayaan kerja dengan kebolehan kita. Okey. Yang pertama, memastikan posisi badan berada dalam keadaan yang betul. Betul ke salah? Untuk elakkan kemalangan ergonomik. Betul, cikgu. Okey, Kuyum jawab betul. Salah. Saya terkejut. Okey, betul jawapan Kuyum. Okey, yang kedua. Lakukan kerja yang berulang untuk beberapa jam menggunakan otot yang sama. Jawapan Kuyum? Jawapan dia salah. Salah. Okey, betul. Bagus. Yang ketiga. Apa jawapan dia, Kuyum? Kita nak elak kemalangan. Jawapan dia betul. Okey. Kenakan daya yang berlebihan untuk memberikan berwarna mekanikal terhadap otot dan ligamen. Okey. Elakkan daya yang berlebihan. Okey, betul, bagus. Yang keempat, melakukan kerja dalam pencahayaan yang malap. Okey, betul ke salah? Jawapan dia salah, cikgu. Okey, betul salah. Okey, bagus Kuyum. 4 markah untuk Kuyum. Okey. Baiklah, cikgu, cemerlang betul murid-murid kita dalam talian hari ini dapat menjawab semua soalan dengan betul dan saya pasti murid-murid di rumah juga boleh jawab semua soalan-soalan contoh Cikgu Hartini hari ini. Itu soalan pengukuhan yang sangat penting dan sekarang kita akan berehat sebentar sambil ingat balik apa yang Cikgu Hartini ajar tadi. Kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar mata pelajaran yang sangat menarik iaitu pengajian kejuruteraan mekanikal bersama Cikgu Hartini. Cikgu hari ini untuk topik pengenalan kepada kejuruteraan mekanikal, sekarang Cikgu akan menyentuh sedikit mengenai teknologi hijau Cikgu ya. Ya, betul. Saya sini sangat menarik Cikgu. Ya, betul. Okey. So teknologi hijau ni biasa kita dengar, biasa kita sebut. Okey. Tapi apa benda teknologi hijau ni? Okey, kita tengok definisi teknologi hijau. Okey, teknologi hijau adalah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Maksudnya sekarang ni dah banyak pencemaran pencemaran air, pencemaran udara. Jadi bumi kita ni pun dah kurang sihat dah. Okey, jadi kita sebagai warga negara, okey, kita kena jaga alam sekitar kita supaya kita dapat hidup dengan lebih lestari. Okey, contoh kesan negatif daripada aktiviti manusia. Okey, contohnya kita nak bangunkan satu-satu kawasan, kita tebang pokok, okey, tebang pokok balak, kita nak bangunkan tempat tu. Okey, jadi dengan teknologi hijau ni kita cuba nak seimbangkan kembali okey alam sekitar hasil daripada aktiviti manusia ni. Okey, kita tengok. Okey, kriteria teknologi hijau. Apa kriteria yang dikatakan teknologi hijau tu? Okey, yang pertama, kita minimumkan degradasi kualiti persekitaran, iaitu kita nak kurangkan pencemaran, okey? Nak tingkatkan kita punya kualiti persekitaran, okey? Nak minimumkan, kurangkan pencemaran. Yang kedua, mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang rendah atau sifar. Okey, jadi kita nak kurangkan penghasilan karbon dioksida. Okey, selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik untuk semua hidupan. Okey, dalam dunia ni bukan kita saja hidup kita ada haiwan, okey. Selain pada manusia, haiwan-haiwan ni pun dia nak tempat yang selamat. Okey, kalau sekarang ni kita tengok contohnya dekat Malaysia sendiri, penyu pun dah hampir pupus. Kita punya harimau dan gajah, Cikgu, harimau pun dah makin kurang. Lepas tu kadang-kadang kita tengok beruang pun kalau jumpa dah kurus. Okey, jadi kita nak semua dapat persekitaran yang baik. Okey, menjimatkan tenaga dan sumber asli. Okey, dan menggalakkan sumber yang boleh diperbaharui. Sumber yang boleh diperbaharui ini adalah sumber yang kita boleh hasilkan semula dalam tempoh masa yang singkat. Okey, contoh sumber yang boleh diperbaharui, kita ada tenaga angin, tenaga ombak, tenaga suria. Okey, kita boleh dapat semula dalam masa yang singkat. Kalau yang tidak boleh diperbaharui, kita kena tunggu beratus-ratus tahun baru kita dapat semula. Okey, contohnya petroleum ataupun gas asli. Okey. Okey. Seterusnya, okey. Tadi saya bagi banyak dia punya kriteria lah, definisi lah. Okey, kita uji pelajar murid kita. Ingat tak tadi? Okey, soalan yang pertama. Pernyataan berikut adalah kriteria teknologi hijau. Lengkapkan pernyataan berikut dengan menulis jawapan pada ruang yang disediakan. Okey, nampak macam panjang je garisan ni. Okey, 3 markah. Okey, soalan ni dia dah bantu pelajar, dia dah bagi 2 jawapan. Okey, pelajar kena jawab 3 lagi. Okey, yang pertama, apa tu? Kriteria teknologi hijau. Okey, Juni, baguslah Juni. Padan tajuk ini dengan tudung Juni, hijau. Okey. Okey, Juni. Saya rasa nombor pertama tu ialah mengurangkan degradasi kualiti persekitaran. Okey, kita tengok betul tak jawapan dia. Saya ni berdebar. Okey. Meminimumkan degradasi kualiti persekitaran. Okey, bagus. Betul jawapan Juni. Lepas tu, kualiti teknologi hijau juga dia boleh selamat untuk digunakan dan dia menjadikan persekitaran yang lebih bersih dan sihat. Okey, betul tak? Untuk semua hidupan. Okey, betul tak jawapan Juni?
selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat dan lebih baik untuk semua hidupan. Okey, betul, bagus Juni. Dah dapat 2 markah. Okey, lagi satu. Lagi satu, dia menjimatkan tenaga dan sumber asli. Okey, betul tak? Okey, jimatkan tenaga dan sumber asli. Okey, betul jawapan Juni. 3 markah untuk Juni. Cikgu, bukan sahaja Juni bertudung hijau tetapi cara menjawab tu betul-betul menjiwai. Ya, betul. Orang yang mencintai alam sekitar. Juni, bagus tu Juni. Mesra alam. Okey. Oh, Rusdia pun pakai tudung hijau rupanya. Okey. Memang kenalah dengan tajuk kita. Walaupun nak jadi jurutera, kena jaga alam sekitar. Okey. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya. Okey, mudah je soalan dia. Nyatakan 4 tonggak dasar teknologi hijau pada ruang yang disediakan. 4 tonggak. Apa jawapan dia? Okey, siapa yang nak jawab? Ada tak yang nak jawab? Murid-murid saya? Okey, Wan Adam. Tak apa, walaupun dia pakai baju putih, tak ada masalah. Okey. Yang pertama adalah tenaga. Okey, betul tak jawapan dia tenaga? Okey, bagus Wan Adam. Lepas tu alam sekitar. Okey, alam sekitar. Okey, kita tengok betul tak jawapan dia? Okey, betul, bagus. Okey, tenaga tadi kita nak jimatkan penggunaan tenaga. Alam sekitar supaya alam sekitar ni lebih selamat dan selesa untuk semua hidupan. Okey, apa lagi? 2 tonggak dasar teknologi hijau negara. Okey. Sosial dan ekonomi. Sosial dan ekonomi. Okey, betul, bagus jawapan Wan Adam. Okey. Okey. Seterusnya, ada lagi tak soalan? Okey, nyatakan 3 contoh sumber tenaga yang boleh diperbarui. Tadi saya dah bagi jawapan. Ingat tak jawapan saya? Okey, siapa murid saya yang boleh jawab soalan ini? Saya, cikgu. Okey, saya. Rusdia. Rusdia pakai tudung hijau, dia pun nak jawab juga. Okey, jawapan Rusdia? Yang pertama, ombak. Okey, betul tak okey. Okey, betul tak jawapan ombak Rusdia? Ombak. Okey, ombak. Lagi kita simpan jawapan dulu. Lagi? Angin. Angin dah terkeluar tadi jawapan. Okey, lagi? Suria. Suria, tenaga suria. Okey, ombak, angin, suria. Kita tengok betul tak? Okey, angin betul. Yang kedua? Ombak betul. Yang ketiga? Okey, tenaga suria. Okey, bagus Rusdia. Okey, betul. Angin, ombak, suria. Ini sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, bagus. Cikgu Hartini, cikgu dah mengatakan mengenai tenaga yang boleh diperbaharui ini seperti angin sebagai contoh. Boleh cikgu kongsikan sedikit contoh kawasan bagaimana yang sesuai untuk dijadikan tempat untuk mendapatkan atau untuk mengumpul tenaga angin ini? Okey, so tenaga angin So kita kena cari kawasan yang dapat mengumpul tenaga angin yang maksimum. Contohnya kat mana kawasan berangin ni? Okey, agak-agak murid saya tahu tak kat mana kawasan yang berangin? Selalu kita pergi bercuti, sedap je angin sepoi-sepoi bahasa. Pantai. Okey, bagus Rusdia. Kawasan pantai. Okey, kami ni Sekolah Teknik Kuantan dekat dengan kawasan pantai. Jadi angin dia agak kuat lah. Okey, so kawasan pantai dan lagi satu tempat yang sesuai adalah tempat di tanah tinggi pun menerima jumlah angin yang banyak. Okey. Baik cikgu, saya juga teringat ketika saya pernah pergi ke Pulau Jeju di Korea Selatan. Jauh di tu. situ besar juga kincir anginnya dan banyak pula tu tersusun di kawasan pantai, di kawasan pinggiran laut itu. Saya rasa itu sangat menarik. Dan kita akan berehat sebentar. Kejap lagi banyak lagi Cikgu Hartini akan kongsikan bersama-sama. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar
Saya tunjuk sedikit mata pelajaran saja je. Mata pelajaran yang sangat menarik iaitu mengenai kejuruteraan mekanikal, dan bersama saya ialah Cikgu Hartini. Banyak sudah Cikgu Hartini kongsi bersama kita, dan sekarang kita akan belajar dengan lebih lanjut soalan-soalan yang akan mengukuhkan informasi tersebut. Betul tak Cikgu Hartini? Okey, betul. Okey. So Silakan, tadi Cikgu. dah ada beberapa soalan. Okey, kita sambung tengok soalan untuk tajuk teknologi hijau. Okey. So, soalan seterusnya, tandakan right bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan yang salah tentang ciri utama reka bentuk bangunan hijau. Okey. Bukannya teknologi hijau, bangunan pun ada bangunan hijau. Ni nama dia. Okey. Dia bagi beberapa pernyataan, tanda betul ataupun salah. Okey, siapa yang nak jawab? Saya. Okey, Kuyum. Adakah bangunan hijau ni menjimatkan air? Ya, Cikgu. Jimatkan Betul. air. Okey. Okey, betul bangunan hijau ni dia punya ciri-ciri utama dia menjimatkan air, ni antaranya lah. Okey, yang kedua, meningkatkan penggunaan tenaga. Adakah dia menggunakan penggunaan tenaga yang banyak? Tak, Cikgu. Tak. Okey, salah Okey, bagus Kuyum. 2 markah dah. Okey. Pengurusan trafik dan pengangkutan yang baik. Betul tak? Betul, Cikgu. Okey. Betul, bagus. Okey, yang keempat, bahan binaan yang dibuat daripada tumbuhan semula jadi. Betul ke kita nak buat bangunan hijau, kita kena guna tumbuhan semula jadi? Habislah Tak, Cikgu. pokok kan? Okey, tak Okey, bagus Kuyum. Okey, terima kasih. Okey, soalan seterusnya. Okey, berikan 2 contoh kenderaan yang dapat membantu kekalkan keadaan alam sekitar yang lestari dan mesra alam. Okey, bukan saja kita nak elakkan tebang pokok ni, dalam pada kita menggunakan teknologi pun kita masih boleh melestarikan alam sekitar. Juni dah nak jawab, dah tak sabar nak jawab. Okey, Juni, apa dia jawapan dia? Saya yakin jawapan dia kereta hybrid dengan kereta elektrik. Okey, betul tak ni? Juni yakin sangat ni. Okey, betul. Kereta elektrik. Lagi satu, kereta hybrid. Okey, bagus Juni. 2 markah Duta tenaga hijau, Cikgu. Ya, boleh Juni kita lantik sekarang. Juni. Okey, soalan seterusnya. Okey, jadual menunjukkan 2 jenis pengangkutan hijau. Tadi Juni dah jawab kereta hybrid dengan kereta elektrik. Padankan jenis pengangkutan hijau itu dengan pernyataan yang sesuai dalam jadual dengan menulis A atau B pada ruang yang disediakan. Okey, sama macam tadi, soalan-soalan sebelum ini, tulis A atau B sahaja. A kereta hybrid, B kereta elektrik. Okey, dia bagi pernyataan, dia tanya yang mana satu jenis dia. Okey, yang pertama, kenderaan bermotor yang dipacu oleh sumber elektrik. Okey, A ke B? Siapa yang ingin cuba? Okey. Saya Cikgu. Okey, Wan Adam. Ini yang mana satu jawapan dia? Yang pertama B, B. kereta elektrik. Okey, bagus. Betul. Yang kedua, digerakkan dengan menggunakan motor elektrik yang mendapat bekalan kuasa daripada bateri. Yang mana satu ni? B tu. Sebab B. kereta elektrik. Okey. Okey, betul. Bagus. Yang ketiga, kereta elektrik yang digabungkan dengan kereta yang menggunakan bahan api. Dicampur Ya, jadi jawapan dia apa? A ke A? A adalah kereta hybrid. Okey, betul, bagus Dia guna kereta elektrik campur dengan guna bahan api. Okey, soalan seterusnya, menggunakan tenaga daripada bateri, ketika kereta ini bergerak perlahan, lepas tu dia tukar. Dan sumber tenaga bertukar menggunakan bahan api apabila kenderaan dipandu dengan laju. Yang mana satu ni, Wan Adam? A ke? A, kereta Betul, hybrid. Okey, betul, bagus. So, 4 markah. So, soalan ni dia kena tahu apa dia punya jenis kenderaan dan tahu apa dia punya ciri-cirinya lah. Okey, bagus. Terima kasih. Soalan seterusnya. Pernyataan di bawah menerangkan tentang 2 jenis teknologi yang digunakan untuk mendapatkan tenaga daripada sumber cahaya matahari. Okey, tadi pasal kereta. Okey, ini pasal matahari pula. Nyatakan nama teknologi tersebut pada ruang yang diberikan. Okey, teknologi yang digunakan untuk menghasilkan tenaga haba daripada sinaran matahari. Okey, apa dia punya nama teknologi?
Percaya cikgu. Okey, Rusdia nak jawab. Sistem terma. Sistem terma, betul tak? Okey, bagus. Terima kasih Rusdia. Okey, nak tukarkan kita nak guna tenaga haba daripada matahari. Okey. Yang kedua, menukarkan tenaga suria kepada tenaga elektrik yang menggunakan panel solar. Okey. Mana satu jawapan dia? Sistem fotovoltaik. Okey, sistem fotovoltaik. Okey, betul jawapan Rusdia. Okey, bagus. Yang ketiga, tenaga yang dihasilkan dapat digunakan untuk panaskan air di dalam rumah, bangunan ataupun kolam air. Mana satu? Sistem terma ke sistem fotovoltaik? Sistem terma cikgu. Okey, tadi kita dah tahu soalan first, haba daripada sinaran suria. So, boleh kita guna untuk panaskan air. Okey. So, jawapannya betul, sistem terma. Bagus. Yang keempat, sesuai digunakan di kawasan terpencil bagi membekalkan kuasa untuk sistem pam air, lampu jalan, pemancar radio dan sebagainya. Jawapan? Sistem fotovoltaik. Okey, betul tak jawapan Rusdia? Okey, betul, bagus. Terima kasih. 4 markah. Jawapannya pendek-pendek je. Tapi dia kena kenal pasti ciri yang mana satu. Okey, soalan seterusnya. Nyatakan 3 kebaikan teknologi hijau kepada kehidupan dan alam sekitar. Okey. Kita dah sebut banyak kali ni. Apa kebaikan dia? Okey, murid saya. Yang mana satu yang nak jawab? Sila. Saya yo. Okey, Kuyung. Kuyung dia rasa dah lama tak jawab. Kuyung nak jawab. Okey. Jawapan Kuyung? Yang pertama, dia dapat memelihara alam sekitar. Okey, ini yang utama. Okey, bagus. Betul Kuyung. Terima kasih. Lagi 2 jawapan? Yang kedua, dia boleh membuka peluang pekerjaan. Okey, betul tak Okey, betul, bagus. Membuka peluang pekerjaan. Okey, seterusnya Kuyung. Yang ketiga, dia dapat menjana ekonomi. Okey, menjana ekonomi. Okey, bagus. Terima kasih. Sebab antara salah satu contoh teknologi hijau adalah penggunaan enjin biodiesel. Enjin biodiesel ni kita gunakan daripada minyak kelapa sawit. Okay, Malaysia kan pengeluar minyak kelapa sawit. Okay, jadi daripada situ kita boleh jana semula ekonomi negara. Okey, seterusnya. Soalan dia. Carta di bawah menunjukkan beberapa langkah penyelesaian berkaitan teknologi hijau yang dapat digunakan untuk pengangkutan dan pelepasan karbon. Lengkapkan carta itu. Dia ada 5 langkah penyelesaian. Okey, dia dah bagi 2. Soalan ini minta 3 lagi. Apa jawapan dia? Yang pertama, kenderaan cekap tenaga. Yang kedua? Saya nak jawab. Okey, bagus Rusdia. Tak ada bantahan. Boleh jawab. Okey. Dia sistem penuaian air hujan. Okey, lagi. Lepas tu, jawapan kedua dia mentol lampu cekap tenaga Okey, betul dan tak juga penebat kediaman. Okey, betul tak jawapan Juni? Mentol lampu cekap tenaga, betul, bagus. Okey, 1 markah. Yang kedua, sistem penuaian air hujan. Okey, ataupun SPA, SPAH, SPA. Yang ketiga, penebat kediaman. Okey, ini antara langkah penyelesaian berkaitan teknologi hijau. Okey, terima kasih Juni. 3 markah untuk Juni. Soalan seterusnya. Penggunaan lampu compact fluorescent lamp CFL dan light emitting diode. Okey, selalu kita dengar sebut lampu LED kan? Okey, digunakan sebagai salah satu langkah dalam penyelesaian berkaitan teknologi hijau. Nyatakan 3 kelebihan lampu-lampu ini. Okey. Kenapa kita tak nak pakai lampu biasa, lampu Kalimantan biasa tu? Kenapa nak pakai lampu CFL? Kenapa nak pakai lampu LED? Okey, murid saya. Okey, siapa boleh agak-agak? Kenapa kita nak pakai lampu ini? Saya. Okey, Wan Adam, bijak. Okey, cuba jawab Wan Adam. Sebab yang pertama, lampu ni boleh menjimatkan tenaga. Yang kedua, menghasilkan haba yang minimum. Okey, betul tak jawapan Wan Adam? Jimat tenaga. Okey, keluar tak haba yang minimum tu? Okey, lagi seterusnya jawapan?
boleh diguna dalam masa yang lebih lama. Okey. Okey, betul tadi Okey, jimat masa boleh guna dalam tempoh yang panjang, okey, menghasilkan haba yang minimum. Okey, terima kasih. Boleh menjimatkan kos lah cikgu Ya, sepenuhnya. betul. Bila kita kurang guna tenaga elektrik, dapat jimatkan kos. Okey, satu lagi soalan last. Okey, raja di bawah menunjukkan satu kaedah penyelesaian berkaitan teknologi hijau. Okey, dilabelkan. Okey, nyatakan nama teknologi X yang digunakan. Apa tu teknologi X? Bahaya soalan ni. Apa tu? Saya cikgu. Okey, jawapan Rusdia. Penebat kediaman. Okey, betul, bagus. Okey, soalan last, 2 kebaikan penggunaan bahan tersebut. Dia dapat menunjukkan ruang dalaman bangunan. Okey, bagus. Lagi satu. Dia dapat mengurangkan penggunaan kipas dan penyaman udara. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, 2 markah untuk Rusdia. Okey. Baiklah cikgu, saya rasa itu soalan terakhir, soalan pengukuhan terakhir kita hari ini. Boleh saya dapatkan rumusan dari cikgu apa yang mengenai pembelajaran kita hari ini mengenai pengenalan kepada kejuruteraan mekanikal. Okey, so untuk hari ini kesimpulannya pelajar-pelajar kita berkenalan dengan kejuruteraan mekanikal itu apa langkah keselamatan yang perlu diamalkan di dalam bengkel ataupun persekitaran, dan yang ketiga bagaimana kita nak melestarikan alam sekitar di samping penggunaan teknologi dalam teknologi hijau. Baik cikgu, saya rasa itu sangat menarik apa yang kita telah belajar hari ini. Dengan itu kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita iaitu Cikgu Hartini atas segala pembelajaran kita hari ini. Tentunya juga kita ingin mengucapkan terima kasih kepada keempat-empat murid cemerlang kita dalam talian yang mereka sangat ceria hari ini, dan juga juru bahasa kita iaitu Cikgu Saiful. Kepada murid-murid di rumah, teruskan belajar. Anda semua adalah murid yang cemerlang. Untuk menjadi lebih cemerlang, kita kena belajar dengan lebih banyak. Nama saya Hanif Syauddin. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di Sukses SPM 2022 di Direct TV KPM. Bye semua.